Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak periksa. Pada hari ini kita sambung lagi untuk bab yang seterusnya, subtopik seterusnya dalam sebatian karbon, iaitu 4.5, iaitu menganalisa proses pembuatan sabun. So kali ini kita nak lihat bagaimana antara sebatian karbon, iaitu sabun, adalah terkandung dalam kandungan karbon. Okey, jadi pada hari ini kita akan lihat bahawa sabun ni sebenarnya dibuat daripada apa. Okey, so untuk itu yang pertama sekali anda boleh menyatakan minyak mengandungi asid lemak dan gliserol, dua perkara minyak. Kemudian memberi satu contoh asid lemak, dan yang ketiga ialah memerihalkan proses pembuatan sabun. Okey, so seperti biasa sila buka buku teks. Okey, buku teks muka surat 141 4.5, proses pembuatan sabun daripada minyak dan tindakan pencuci sabun. Okey, hari ini kita bincang bagaimana nak buat sabun saja, dan bagaimana sabun itu berfungsi. Kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Okey, sabun semua orang tahu sabun kan? Kegunaan sabun ialah untuk menyucikan segala kotoran dan sebagainya, dan sabun juga adalah kategori bukan asid tapi dia adalah alkali, dan di peringkat makmal kita masih boleh menghasilkan sabun melalui campuran dua bahan. Okey. So yang pertama sekali, dalam gambar rajah tersebut menunjukkan contoh sabun yang biasa kita gunakan. Tahukah anda bahawa pada suatu masa dahulu sabun merupakan barangan mewah yang hanya digunakan oleh bangsawan dan golongan atasan je. Ni cerita dululah. Sekarang ni orang sabun bersepah kan. Jadi kalau kata zaman dulu tu yang ada sabun tu, mandi bersabun tu, ialah orang kaya-kaya Okey, so soalannya bagaimana sabun dihasilkan. Okey, sila ambil nota sikit. Okey, yang pertama sekali minyak, gliserol dan asid lemak. Sabun diperbuat daripada lemak. So itu kata kunci yang pertama. So lemak. Untuk mengetahui cara sabun dihasilkan, kita perlu mengetahui struktur binaan lemak terlebih dahulu. Okey, so dalam lemak tu ada apa? Okey, molekul lemak mengandungi dua bahagian penting, iaitu gliserol, dan juga asid lemak. Okey, so itulah dua perkara yang terdapat di dalam lemak, gliserol dan juga asid lemak. Dalam satu molekul lemak terdapat tiga asid lemak yang sama atau berlainan bergabung dengan satu gliserol. Contoh asid lemak ialah asid palmitik, asid lauric dan asid stearic. Ulang balik, palmitik, lauric dan juga stearic. Okey, itu tiga contoh asid lemak. Okey, rajah menunjukkan molekul lemak yang terdiri daripada asid lemak dan gliserol. Okey, so inilah keadaan dia. Okey, dalam satu lemak, jadi bayangkan lemak tu dia ada dia punya kepala dia. Okey, iaitu dikenali sebagai molekul gliserol. Dan dia juga mempunyai ekor, so ada 3 ekor kan. Itu ialah asid lemak. Jadi bayangkan dalam molekul lemak tu ada satu komponen yang berbentuk macam ni lah. Ada kepala dan ada ekor. Dan bayangkan kalau manusia mempunyai banyak lemak pada badan. Jadi ada banyaklah kepala-kepala dan juga ekor-ekor ni. Okey. Okey, kemudian proses pembuatan sabun. Okey, kita lihat bagaimana proses pembuatan sabun. Sabun dihasilkan melalui tindak balas antara minyak dengan alkali pekat. Okey, itu kata kunci dia. Tolong catat. Ada minyak dan ada alkali pekat. Dengan alkali pekat. Satu contohnya ialah larutan natrium hidroksida atau larutan kalium hidroksida. Okey, proses ini dikenali sebagai proses itu dikenali sebagai saponifikasi ataupun hidrolisis minyak beralkali. Okey, so minyak dicampur dengan alkali yang pekat. Minyak campur alkali yang pekat akan menghasilkan garam asid lemak. So garam asid lemak itulah yang dikenali sebagai sabun. Okey, so dia akan dihasilkan bersamanya juga ialah gliserol. Okey, jadi itulah proses pembuatan sabun. So ulang balik. Sabun dihasilkan antara minyak. Okey, catat
dengan alkali. Minyak dengan alkali. Ada dua bahan ni, kamu campur, maka kamu akan dapat sabun. Dan sabun tu juga kamu akan rasa berminyak. Okey. Itu proses dia. Simple saja. Okey, kemudian ini di peringkat makmal Peringkat makmal, okey, apa tadi? Dia mesti ada apa tadi? Mesti ada alkali pekat. Ini alkali natrium hidroksida. Okey, kemudian dia mesti ada minyak. So minyak di sini kita guna minyak kelapa sawit lah. Okey, ada dua bahan ni dicampur dan dikacau. Okey. Okey, kemudian dipanaskan. Kemudian ditaburkan sedikit serbuk natrium klorida. Okey, kemudian dikacau lagi panas dan dia akan menghasilkan apa ni macam ketulan-ketulan ketulan-ketulan ni. Okey, so ketulan-ketulan ini apabila dikeringkan akan dicuci, maka inilah hasilnya iaitu ialah sabun Okey, so proses ini kita akan lihat dalam buku amali sebentar lagi Okey, itulah balik Apabila larutan natrium hidroksida pekat ditambah natrium hidroksida pekat inilah alkali ditambah dengan minyak kelapa sawit. Okey, minyak dengan alkali. Hidrolisis berlaku. Itu proses dia iaitu minyak diasingkan daripada asid lemak dan gliserol. Asid lemak kemudiannya bergabung dengan ion natrium untuk membentuk sabun. Oleh itu sabun sebenarnya ialah garam natrium lemak. Okey, garam natrium asid lemak. So itu ialah sabun. So ada minyak, ada alkali pekat. Okey, dia akan menghasilkan garam natrium asid lemak iaitu sabun bersama dengan gliserol. Okey, so tolong catat. Formula ni sangat penting proses pembikinan sabun. Okey, sabun dihasilkan melalui proses saponifikasi. Okey, so ini proses proses saponifikasi berbentuk cecair garam biasa natrium klorida ditambah untuk memendakkan sabun cecair kepada sabun pepejal yang lembut. Sabun yang terhasil diacukan kepada pelbagai bentuk, pewarna dan minyak wangi juga ditambah. Okey, sebab itu sabun kamu akan ada bau sedikit wangi lah kan kebanyakan sabun sebab dia ditambah untuk menjadikan sabun kelihatan lebih menarik. Okey, so sebelah sini ada contoh Okey, jadual menunjukkan contoh asid lemak dan sabun Okey, so asid lemak pada minyak. So asid apa? Asid stearik. Kemudian sabun yang dihasilkan natrium stearat. Okey, so kita sekiranya menggunakan asid palmitik, so sabun yang dihasilkan ialah natrium palmitat. Asid olik, natrium oleat. Asid laurik, natrium laurat. Asid myristic, natrium myristat. Okey, kemudian so nama sabun itu ditukar maksudnya semua daripada A lah, kebanyakannya A. Okey, A yang mana asalnya ialah I. Kan rik tik ik rik tik. Okey, itu cara kaedah bagaimana nak mengetahui jenis sabun yang dihasilkan Okey, komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Okey, itu kita akan sambung kemudian. Okey, mari kita lihat buku Al-Mali pula. Okey, buku Al-Mali muka surat 86 Okey, pembuatan sabun The making of soap. Okey. So yang pertama sekali mengkaji proses pembuatan sabun melalui tindak balas antara asid apa lagi tadi? Asid lemak, mesti ada asid dengan alkali pekat iaitu larutan natrium hidroksida Okey, prosesnya seperti di bawah ni. Okey, ada minyak sawit, natrium hidroksida pekat. Okey, kemudian dicampur. Okey, langkah pertama keduanya dicampur. Okey, natrium hidroksida dengan minyak kelapa sawit. Kemudian dikacau dan dipanaskan selama 10 minit. Okey, kemudian ditaruh natrium klorida. Natrium klorida ni ialah garam Okey, kemudian tambahkan air suling dan garam. Okey, itu proses yang ketiga. Kemudian proses yang keempat ialah sekali lagi dipanaskan dan dikacau selama 10 minit. Okey, kemudian dituras, ditapis dengan menggunakan kertas turas
Okey, goncangkan baki turasan dengan air, gosokkan di antara jari. Okey, so kita akan dapat ada beberapa ketulan di situ. Okey, ketulan kan kita nampak sini. Apabila dituras yang pekat tu akan tertinggal di kertas turas kan, ketulan ni. Okey, so yang itu yang diambil dan basuh dengan air, goncangkan. Okey, kemudian goncangkan bagi turasan dengan air, gosokkan di antara jari. Okey. So, pemerhatian menyediakan campuran minyak kelapa sawit dan larutan natrium hidroksida. So, apa yang kamu akan perhatikan ialah minyak larut di dalam larutan natrium hidroksida. Nak kata minyak kalau campur dengan air, dia tak larut. Dia akan menghasilkan dua lapisan. Tetapi apabila dicampur dengan alkali pekat, ini alkali natrium hidroksida, maka dia akan larut dan membentuk larutan keruh berwarna kekuningan. Okey, kemudian langkah yang seterusnya juga langkah yang seterusnya iaitu apa dia? Menambahkan natrium klorida ke dalam larutan. Okey, kenapa diberi tambah? Okey, pepejal terbentuk dan terapung di permukaan larutan. So, itu yang kamu akan perhatikanlah sekiranya membuat eksperimen. Okey. Kemudian rupa dan warna baki turasan. Apabila kita turas, tapi akan tinggal sisa-sisa. So, di sana kita akan lihat pepejal kuning muda akan terhasil yang kita nampak. Kemudian kita goncangkan baki turasan dengan air. Apabila ketulan tadi tu, serbuk tu, bercampur dengan air, kita goncang-goncang, dia akan menghasilkan buih. Jadi bila kata menghasilkan buih, menunjukkan itu adalah sabun. Kemudian bila kita letakkan di jari, kemudian digosok-gosok dengan jari, kita akan terasa licin. Jadi nak menunjukkan bahawa kenapa sabun merasa licin, kerana dia mengandungi unsur lemak. Okey, apakah pepejal kuning yang terbentuk itu? So, itu ialah sabun. Okey, lengkapkan persamaan di bawah. Okey, persamaannya ialah, dan tadi kita dah tahu bahawa kita perlukan minyak, iaitu lemak, campur dengan alkali pekat, dia akan menghasilkan garam, sabun garam bersama dengan gliserol. Proses ini dikenali sebagai apa? Proses penyambunan ataupun saponifikasi. Maksudnya proses penghasilan sabun. Apakah fungsi natrium klorida? So, ia untuk memendapkan sabun daripada larutan. Okey, kemudian kita akan pilih larutan apa? Larutan apa? Pekat boleh menggantikan larutan natrium hidroksida. So, natrium hidroksida ini ialah alkali So, kita lihat mana alkali. Yang ini bukan. Ini garam. So, kalium hidroksida. Sabun adalah satu asid lemak ke garam asid? So, jawapannya ialah garam asid lemak. Itu ialah bagi sabun. Kemudian tandakan rakyat pada contoh asid lemak yang digunakan. Okey, asid lemak yang digunakan untuk pembikinan sabun. Okey, yang satunya ialah palmitik. Asid palmitik. Yang kedua ialah asid lauric. Okey, asid stearik dan juga asid etanol tidak digunakan untuk penghasilan sabun. Jadi sabun dibuat melalui tindak balas di antara ni ulang balik lah. Iaitu asid mesti ada dan larutan alkali yang pekat. Dua benda ni kita boleh buat. So, proses tindakan pencuci sabun kita akan sambung pada kuliah yang berikutnya. Okey. Jadi dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tugasan seperti biasa di dalam Google Classroom, satu ialah menulis bagaimana proses saponifikasi, menulis atau melakarkan formula. Okey, kemudian yang kedua, lukiskan ataupun lakarkan bentuk asid lemak tadi kan. Asid lemak tadi dia ada kepala dan dia juga ada ekor. Okey, itu saja. So, dengan itu cikgu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi.